Alhamdulillah wa syukurillah. Minta maaf tadi yang rasanya terdelete tadi tu yang kuliah tu, yang apa yang pertama tu. Tapi tak apa, insya-Allah. So kita mulakan balik. So malam ni cuaca nampaknya hujan sikit. Allah bagi hujan malam ni. So malam ni kalau kita lihat hujan ni, dia kalau hujan pagi ni dia bawa rahmat. Hujan petang ni dia bawa bala. Hujan malam ni rahmat ada, bala ada. Jadi kita cubalah kira tengok satu hari tu berapa kali, satu bulan tu berapa kali hujan pagi tu. Sebab tu bila hujan pagi kena banyak doa. Sebab banyak doa pasal rahmat turun. Tapi rasanya kalau kita sekarang ni kat sini banyak hujan petang. Hujan malam ni boleh kata kerak lah juga. Kalau banding dengan petang, petang tu lagi banyak. Maknanya banyak lagi bala yang turun kepada kita tu. Tapi walau bagaimanapun kita tetap berdoa kepada Allah. Allahumma sayyiban nafi'a. Ya Allah, jadikanlah hujan ini bermanfaat untuk buat kami. Okey, baik. Jadi tajuk malam ni kita kepada tajuk iaitu tentang fiqh. Kita masuk bahagian fiqh. Bahagian apa ni, Islam, iaitu bagaimana untuk kita mengenal akan agama kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, yang pertama sekali kita lihat dalam satu ayat Quran ni, dalam surah Ali Imran ayat 19, iaitu yang disebutkan innad dina 'indallahil Islam. Masyhur ayat ni. Apa dia? Yang menceritakan sungguhnya agama yang diredai di sisi Allah hanyalah Islam. So untuk malam ni insya-Allah kita sama-sama. Kita ni duduk dalam grup ni bukan orang alim pun. Kalau orang alim alhamdulillah. Saya rasa banyak yang masih lagi tengah mencari. So kita anggaplah kita ni orang baru belajar. Kan, bukan orang pandai pun, kita baru belajar. Kita buat cara kita belajar tu. So kiralah yang duduk leh grup tu biar ajalah. Kan, kita kira ni kita ni tak pandai. Nak pergi ngaji kat mana sekarang ni? Takkan nak ada YouTube. YouTube tu kita pun tak tahu siapa yang ceramah kita tu. Kan? Jadi kita macam ni lagi baik, saya lebih mudah. Nanti kalau tak faham dia tanya. Okey. So jadi ini yang pertamanya. Kita pergi satu bahagian dulu, iaitu tentang Islam ni sebagai agama. Jadi apa dia agama, apa dia Islam, kat mana syarak dia, syariat dia kat mana? Nanti kita akan pergi satu. Bagi kita jelas kat sini. Bagi mudah kita boleh faham. Baik. Wallahualam. Baik, jadi kita sambung lagi. Innad dina 'indallahil Islam. Jadi dalam ayat ni kita tengok macam mana Allah memberitahukan kepada kita semuanya agama yang diredai di sisi Allah. Allah nak cerita lagi. Ni dalam tafsir dia lah. Maksudnya agama yang mana yang Allah tidak memiliki agama selainnya dan tidak diterima selainnya, hanyalah Islam. Hanyalah Islam. Maknanya kalau tengok dalam perkataan innad din tu, din tu adalah agama. Agama. Maka bila digabungkan jadi agama Islam. Ni perkataan kita ni macam mananya Islam tu arti dia tunduk. Ketundukan hanyalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya kita beribadat, mengabdikan diri seluruh rohani jasmani kita hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan mengikut segala syariat-syariat yang telah ditetapkannya. Sekejap lagi kita akan jumpa pula perkataan apa itu syariat, apa itu syarak pula, apa itu fiqh pula. Macam itu. So jadi kita nak faham yang kita duk sebut tentang iman, Islam, ihsan tu duduk kat mana? Orang tanya kan, yang duduk mengaji tu tak adalah heran, yang tak mengaji ni kan, dia duduk mengaji merapu ni, duduk kat mana dia tanya. Jadi di sinilah duduk dia. Dalil dia mengatakan bahawasanya di sinilah yang katakan agama tu. Jadi nak pecah tu kena ada nabi. Nabi tolong huraikan, kena ada ulama. Kena ada ulama tu yang jadi kita nak pergi ke ulama mana? Kita ni mazhab apa ni mengaji fiqh? Kita ni mengaji fiqh ikut mazhab Imam Syafi'i. Maka kena carilah kita tok-tok guru yang duduk aliran dia aliran mazhab Syafi'i, jangan pergi ikut lain. Daripada awal saya tekankan tentang mazhab apa kita ni ikut fiqh ni. Kita Syafi'i lah. Orang lain ikut mazhab dia, ikut suka dia orang lah. So jadi bila kita faham perkataan din ni dalam bahasa Arab tu buat pengertian agama. Din tu agama. Jadi bila digabungkan dua tu, agama dan Islam tu tadi, maka jadilah agama Islam. Apa maksud agama Islam ni? Dia suatu pegangan hidup. Satu pegangan hidup. Satu aturan hidup. Satu peraturan dia. Ataupun cara hidup yang menjamin segala keselamatan di dunia dan di akhirat.
Sebab Islam ni kalau di segi maksud bahasa tu selamat. Selamat dia, orang duk kita selamat kan. Tu. Jadi Islam tu dari segi istilah dia tu pegangan hidup. Jadi agama Islam ni maknanya daripada apa yang kalam Allah ini yang disebut tadi, yang kita nak faham tu adalah bagaimana kita nak faham pada asas tu. Rukun agama tu ada 3: iman, Islam, ihsan. Dia seronok dia kalau kita dah faham, kita ngaji, kita nampak macam ni agama Islam tu. Ni cara kita je lah. Saya cerita saya kuliah malam ni bukan cara orang mengaji tinggi. Kita ni bukan mengaji Al-Azhar pun. Kan? Bukan mengaji dalam bahasa Arab pun, bukan mengaji dekat UAE pun, dekat Jordan ke, Yaman ke, Syria ke, kita ni mengaji nak ngabihkan masa kita ni. Dulu pun sudah janji, selagi ada PKP ni kita buat kuliah. Kalau dah habis PKP tu kita tengok. Pasal apa? Semua dah sibuk dah. Malam nak lepok kedai lah, tom yam lah apa lagi kan. Ni tak lagi ke mana, kena kurung. So kena kurung ni, dalam masa kena kurung ni, kita gunakanlah masa sebaik-baiknya ni untuk fikirlah tentang kehidupan kita ni. Akhir zaman ni dah teruk sangat. Jadi Allah bagi, Allah kurung kita sebenarnya nak suruh kita mengaji kan. Mengaji betul-betul. Mengaji benar kata orang Perak. Biar kerti. Sikit pun jadilah faham agama ni. Ni sebenarnya agama pun tak tahu. Duk pening kepala. Agama dengan Islam ni macam mana? So malam ni kita nak pergi tajuk tu. Tak heavy lah tajuk ni. Mudah. Apa ni, apa tu, support dengan PowerPoint punya ni pun ada saya bagi kan. Jadi mudah faham. So okey. Ni yang pertama lah. Baik. Alhamdulillah. Minta maaf ya malam ni ada teknikal sikit komputer saya ni. So jadi kita pergi tengok lagi kepada macam mana yang agama yang lain Tuhan tak terima tu. Dia masalah kalau kita diikut agama lain ni. Agama apa yang lain-lain tu? Kalau kita ikut, sebab Tuhan pun dah sebut kat sini, apa yang Tuhan sebut dalam Ali Imran ayat 85 ni, Allah kata apa? Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Allah kata kat sini jelas sebut barang siapa yang mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima agama itu daripadanya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Agama lain ni banyak. Kalau dalam masalah akidah ni, Tuan-tuan ceritalah dengan etiqad Jabariyahnya, Qadariyahnya, Mu'tazilahnya. Tu agama lain lah tu dah etiqad lain. Tu tak cerita lagi agama etiqad Mujassimah, orang yang menjisimkan Tuhan. Dia membadankan Tuhan. Kononnya Tuhan ni bertempat. Tuhan duduk atas langit lah, Tuhan duduk kat situ lah, macam-macam ceritanya. Kan? Jadi pun lagi pening kepala akhir zaman ni. Jadi tu termasuk dalam agama yang lain daripada agama yang Islam tu. So yang Allah redha hanyalah agama Islam. So nanti bila kita pergi kepada bahagian akidah pula, kita akan jumpa tentang akidah-akidah yang sesat. Hak fiqh ni pun banyak juga. Dia lari ke lain juga. So kita ambil lah yang mana yang jelas, yang kita mengaji dengan siapa. Sebab tu dalam kaedah ilmu ni, kita kena belajar dengan mana-mana ulama, tok guru kita yang ada sanad dia yang sampai kepada guru dia sampai kepada Nabi tu. Supaya jelas, supaya ilmu tu tak sesat tengah jalan. Ni bahaya dia. So jadi ingat ini perkara yang Allah dah pesan. Allah dah bagi amaran kat kita. Jangan cari agama selain daripada agama Islam. Ini dia. So jadi yang diterima, yang direda, inna dina indallahil Islam. Ini saja agama yang Allah reda. Okey, baik. Jadi seterusnya kita pergi kepada satu bahagian lagi. Bahagian kita panggil apa ni, cerakinan lah. Kita duduk dalam bentuk carta, kita nak tengok kat mana yang dikatakan inna dina indallahil Islam ni. Pecahan tu dia pergi ke mana? Kita ni kalau dah kita tak kenal agama kita, duduk mana hala, macam mana kita nak beramai? Kan? Nak beramai nak duduk dah semalam duduk pening kepala. Ada yang mesej saya macam-macam tanya, ustaz saya ni nak duduk kat mana ustaz? Saya ni ikut mazhab mana ustaz? Saya ni ikut tok guru mana ustaz? Bolehkah saya ni ikut ustaz? Macam-macam lah. Dah mula dah nampak dah, kita dah nampak mula kita dah risau dah. Sebab itulah ilmu ni bila kita mengaji, kita lagi takut sebenarnya. Sebab tu orang yang berilmu, orang-orang ulama ni yang banyak ilmu, dia cukup takut sebut nama Allah tu gementar hati mereka. Kita ni sebut nama Allah ni haram, apa pun tak jadi. Sebut COVID-19 baru takut. Nampak tak? Sebut hantu takut tak takut sangat. Sebut COVID ni takut tak takut duduk dalam rumah lah. Berani keluar tengok. Sebab macam itu. Jadi kita sepatut takut siapa? Tapi kalau ulama, dia kata dia tawakal kepada Allah. Kalau Allah nak hantar ke dia, dia redha. Kita nak sampai makan redha tu boleh ke? Nak redha macam mana? Ilmu pun tak ada.
Yang kita reti hak cara kita mengaji ni. Yang kita reka-reka dalam kepala kita sendiri. Tengok orang tu buat, kita berkata, tu Islam lah. Sebenarnya kita ni dah jauh daripada Islam dah. Tambah dengan Nabi dah 1400 tahun lebih dah. Punya jauhnya kita dengan Rasul tu. So jadi kalau kita tak ikut balik, tak ambil tapak asal dia. Kat mana tapak ilmu tu? Datang pada siapa? Ni memang belasah je. Asal nama ustaz je kita pun, okey, boleh. Nak cerita benda ni sebenarnya rumit. Ni yang kita nak mengaji ni malam ni pun. Bukannya senang. Kalau tak mengaji benda ni, memang kita pun bingung. Yang kita tahu iman Islam, mana datang ihsan pula. Malam ni kita bincang. Daripada mana terbitnya 3 tu. Okey. Baik, so yang pertama sekali, daripada ketiga-tiga ni, itulah terbitnya iman, Islam, ihsan. Baik, nanti tengok slide ni saya cerita sikit. Jadi Islam ya, ada syariat dia. Islam tu. Islam tu syariat. Mana syariat ni benda yang kena praktis. Amaliyah, benda amali. Benda amali, benda amal. Sebab tu Nabi kata, al-amalun bila almin mardud. Orang beramal tanpa ilmu itu batal. Hari tu kita sebut nak masuk tandas. Bukan senang. Ingat masuk tandas tu redah gitu je kan. Selak-selak kain tu, lari masuk tandas. Tapi dalam mengaji ni, Allah nak kena cari penutup kepala pula, nak cari itu, nak melangkah kaki mana pula. Itu dia agama. Sebab apa tu jin setan tu duduk tunggu dalam tandas tu, dalam jamban tu duduk tunggu kita tu. So dia ada syariat dia. Ada peraturan dia kat situ. Jadi tak bolehlah kita ambil redah je. Kena faham, itu kena faham agama. Ni suruh ngaji tak ada. Jadi tak apa. Kena kurang macam ni, alhamdulillah. Saya pun seronok. Alhamdulillah ramai dah nak mengaji. Yang tak nak ngaji tu biar je lah, peduli apa kita kira, jangan kira orang. Dia bab mengaji ilmu ni, jangan ikut orang. Kita kena orang kata apa, kena sungguh-sungguh. Tanam sungguh azam tu. Nak mengaji. Biarlah orang tak lari, aku nak tunggu, aku nak mengaji juga. Ya, kurang-kurangnya dapat ilmu. Lepas tu semalam saya sebut, adab mengaji ilmu, kena tawaduk. Kena ada adab ni, tak boleh kita sombong. Ni saya dengar orang ceramah je, kita tu tak puas hati, apa-apa orang ni kan. Nantilah dulu, kita ngaji ke habis dulu. Baik, jadi kat mana nak mengaji ilmu tentang Islam yang kita belajar kemarin? Tentang ilmu fiqh. Ilmu fiqh, nak ikut mazhab mana? Mazhab Imam Asy-Syafi'i. Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Baik, dalam tu tentang ilmu apa? Hukum apa nak belajar tu? Hukum syarak. Tentang hukum syarak. Jadi dalam hukum syarak ni ada lagi. Ada taklifinya, wadi'inya pula situ. Apa taklifinya, apa wadi'inya. Aduh, pening nak ngapai. Nak ngapai ilmu ni, otak dah tutur tambah otak pencen ni, Allah. Serabut yang cerita lah. Dengar faham? Tanya balik? Okey, tanya balik dah tak boleh nak jawab. Tak apa. Yang penting, ngaji. Mengaku kat Tuhan. Aku nak macam mana? Dah terlambat, tapi aku nak ngaji juga. Tak nak mati dalam kufur, nak mati dalam Islam, nak mati dalam iman kepada Allah. Ya. Baik, kemudian Islam, iman yang kedua. Yang pertama tu Islam. Ada syariat dia. Okey. Ilmu fiqh. Hukum syarak. Gitu. Kita susun elok-elok. Susun satu-satu, nampak bagi jelas. Kemudian yang keduanya iman. Al-iman. Iman itu apa? Ma'rifah. Apa yang ada pada iman? Awwaluddin ma'rifatullah. Awal-awal agama, ma'rifah kepada Allah. Apa makna ma'rifah? Ni ilmu ma'rifah ni tinggi ni, jangan belajar ni, nanti sesat nanti. Belum apa lagi dah sesat dah. Patut dah sesat pun tak mengaji. Ma'rifah ni mengenal. Awwaluddin, awal-awal agama kena kenal Tuhan. Kalau dah tak kenal Tuhan, kamu nak sembah siapa? Nak sembah siapa? Tuhan yang mana? Kita nak sembah Tuhan yang mana? Zat yang terkaya daripada tiap-tiap barang yang lainnya dan berhajat akan zat itu tiap-tiap barang yang lainnya. Tu, dalam kata apa? Dalam kata sifat istirna dengan iftiqar dalam kalimat la ilaha illallah. Dalam tu nak kena faham tu. Jadi iman ni percaya. Percaya. Yakin, percaya. Sebab tu iman Nabi kata apa yang kita bincang kemarin? Ada 3. Pertama, ingat. Ingat tak? Cuba sebut dulu. 1, dah tak ingat. 2, dah tak ingat. 3, ingat lupa dah. Baik. Iman tu yang pertama kena ikrar dulu. Ikrar bil lisan. Ikrar. Bahawasanya aku. Kat mana? Asyhadu. Asyhadu tu pengakuan, ikrar tu.
Asyhadu tu aku bersaksi la ilaha illallah. Aku bersaksi alla ilaha illallah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu ikrar. Iman dia tak cakap apa? Ya. Ya. Ya apa? Ya benar penyaksian iman aku kepada Allah dan kepada Rasul. Tu iman. Tu iman. So jadi dalam iman ni makrifah, kena kenal dulu Allah Taala tu. Baru boleh kita mentauhidkan Tuhan. Kita nak tauhid Tuhan, kita tak kenal Tuhan, nak tauhid Tuhan mana? Sama dengan orang duk sembahyang. Allahu Akbar. Kamu semua siapa tu? Semua Tuhan. Tuhan tu macam mana? Entah, aku percaya je. Tuhan tu Tuhan je lah. Masa tu syaitan buat rupa dia. Bila kita angkat takbiratul ihram, angkat takbir je, nak hala ke mana? Dalam fikiran kita. Sepatutnya dia kena menghadirkan zat dan sifat solat dalam takbiratul ihram supaya dapat darjat pada makam apa? Urfiyah. Muqaranah urfiyah. Sebab dalam semayang ni ada 4 muqaranah dia. Muqaranah basitah, tuzaiyah, urfiyah dengan kamaliyah. Hak dua tu batal. Yang duk sahaja-sahaja tu, lepas tu dalam takbir pula, dah la usolli fardhu isya ya arba rakaatin ma'mumali ta'ala. Angkat takbir pula, sahaja diterjemah pula. Tadi Arab, terjemah dalam bahasa Melayu pula. Sahaja aku semayang fardhu isya. Tu bukannya semayang. Kamu ikut semayang siapa ni? Mazhab mana ni? Kitab mana kau mengaji tok guru mana ni ajar semua semayang ni? Entahlah ustaz. Ustaz banyak ustaz dalam TV tu banyak ustaz. Ikut dalam ustaz tu. Tak boleh. Nak mengaji bab solat ni, kalau ikut orang mengaji pondok dulu-dulu ni, kalau tak buka kitab Muyatimul Solli tu ditulis oleh Syekh Al-Fatani, itu kira macam tak sah semayang. Buka kitab tu barulah kot nak betul solat, nak tengok macam mana menghadirkan zat dan sifat solat dalam takbiratul ihram tu. Itu nak hadap ke Tuhan mana pula? Satu-satu lagi. So jadi dalam iman ni makrifah kita. Dia pembelajaran dan makrifah untuk mengenal akan Allah Taala tu. Baik. Sebab tu bila mati malaikat tanya apa? Muka wa nakir. Ma rabbuka, tanya dia. Dia tanya ma rabbuka. Siapa Tuhan kamu? Dia tanya tentang kepercayaan kita. Dia tak tanya tentang Islam. Dia tak tanya tentang ihsan, dia tanya tentang iman. Sebab iman tu nak percaya apa? Kau percaya tak ke Tuhan? Percaya tak ke Nabi? Tak lepas habis tu, dia tanya lagi, man nabi yuka pula, siapa Nabi kamu? Dia tanya sesuatu, kalau yang lepas jawab yang pertama, tak ada lagi dah. Selesai, khalas. Bila jawab tu, maka Allah kata, bukalah daripada salah satu pintu daripada pintu syurga. Maka masuklah angin daripada syurga dalam kubur. So, jadi, ini persoalan dia. Maka, ilmu apa nak belajar? Ilmu tauhid. Dalam tu ada apa? Orang panggil, ada ilmu suludin, ada ilmu kalam, ada ilmu aqaid, ilmu akidah. Macam-macam ilmu. Ilmu yang sama je. Yang dalam tu mengaji apa? Mengaji tentang sifat bagi Allah. 20 sifat wajib bagi Allah, 20 sifat mustahil bagi Allah, 1 sifat harus bagi Allah. Kemudian 4 sifat wajib bagi Nabi, 4 sifat mustahil bagi Nabi, 1 sifat harus bagi Nabi. Jadi ada berapa? Tadi 41 campur 9 jadi 50. Kata setengah tu ada sampai lebih lagi, tapi ambillah dulu yang tu pun jenuh nak ngapai dah. Allah wujud qidam baqa. Jadi dia budak dah. Yang tu yang pergi mengaji pondok jadi budak. Duk hari-hari ada pening kepala, cucu pandai lagi, peratuk. Tapi tak apa. Kita ni mengaji. Baik. Bicaranya pada hukum apa? Pada hukum akal dan hukum adat. Macam mana hukum adat, hukum akal? Dalam syarak tadi ada hukum syarak, hukum adat. Hukum adat macam mana syarak? Kena faham hukum tu. Dalam hukum adat pula ada berapa rukun pula? Rukun hukum adat ada berapa? Dia ada rukun-rukun dia kat situ. Islam pun ada rukun, iman ada rukun. Berapa rukunnya? Okey. Itu pengajian dia. Baik, yang ketiga tentang ihsan. Ni dalam pecahan 3 tadi. Baik, ihsan pula adalah tentang hakikat, realitinya. Macam mana nak mencapai darjat ihsan tu? Sebab Allah kata hendaklah kamu sembah Tuhan. Nabi kata dalam satu hadis disebut, hendaklah kamu sembah Tuhan seolah-olah engkau nampak akan Tuhan. Kalau kau tak nampak, fahamlah kamu bahawasanya Allah memang melihatkan kamu. Kalau tak nampak Tuhan, kita kena yakin memang Allah melihatkan kita. Itu martabat paling tinggilah. Ini pun kita nak capai martabat hakikat. Nak pergi sampai kepada peringkat kemuncak dalam ibadah kita ialah ihsan. Sebab ihsan ni nak mengaji dia kena ilmu tasawuf. Ada ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf ni bagi ihsan. Inilah pecahan 3 ni tadi daripada ayat inna ad-dina 'indallahil Islam tu. Pecahan tu ada 3 furuk, 3 cabang agama ni. 3 ni kita kena belajar. Nak ikut mazhab mana ni? Tadi iman mazhab mana?
Kita dah bincang mari mazhab Abu Hasan Al-Asy'ari. Dia dua je. Mazhab Ahli Sunnah Jemaah ni. Satu lagi mazhab Abu Mansur Al-Maturidi. Dah okey, dah ada dah mazhab. Tapi macam mana nak mengaku pula kita ni pengikut mazhab Imam Abu Hasan pula nanti? Semua nak kena mengaji. Baik. Jadi pada ihsan, ilmu apa kita nak belajar? Tasawuf. Nak ikut mazhab mana? Satu saya dah sebut. Boleh ikut mazhab Junaid Al-Baghdadi. Boleh ikut mazhab Al-Qushari. Boleh ikut mazhab Al-Ghazali. Boleh ikut mazhab Syekh Abdul Qadir Jalani. Jadi ilmu ni dipanggil ilmu apa? Ada kadang-kadang disebut ilmu batin. Jangan ingat ilmu batin ilmu sesat. Ilmu batin tu yang melibatkan macam mana nak cerna, nak cairkan sifat-sifat mazmumah tu supaya naik kepada martabat mahmudah. Semalam panjang lebar kita bincang tentang sifat-sifat yang dicela syarak tu. Kita tengok dalam tu. Saya rasa semua orang dah baca dah. Saya bagi slide semalam tu. Tentang ciri-ciri nafsu amarah semalam. Dah habis baca tengok. Mana satu yang tersedik? Ada tak? Banyak ustaz. 10 apa? 10? 10 lah duduk situ lah. Tu. Bila kita mengaji pun kita tahu, ya Allah, teruknya aku ni. Ingat aku ni dah baik dah. Nama pun bagus dah. Mak bapak bagi. Tapi, tengok perangai, semua ada kat situ. Tu dia. Jadi, sebab tu kena mengaji ilmu tasawuf. Nak cuci batin kita tu. Baik, jadi dipanggil ilmu sir. Apa pengajiannya? 2 sifat. Sebab rukun ihsan ada berapa? Rukun ihsan ada 1, puji. 2, keji. Puji itu apa? Puji itu apa? Puji itu iman dan taat. Keji itu apa? Kufur dan maksiat. Baik. Jadi sampai peringkat ni, saya rasa dah orang boleh hafal dah ni. Yang mana yang duk mengaji ni boleh hafal dah. Saya ulang sekali lagi. Kita ni bukan mengaji tinggi-tinggi. Minta maaf lah. Ni mengaji paling rendah ni. Paling basic ni. Saya pun cuba nak susun yang mudah-mudah. Kita tak ada masa panjang. Jadi nak bagi faham ringkas-ringkas. Kalau ada orang komplain macam-macam ke itu tak kena. Ini bukan universiti. Universiti lain, cerita lain. Dia mengadap betul kita ni sekadar nak habis sejam lebih malam-malam ni. Sehari ni. Esok sejam lagi. Mana nak cukup kalau nak ngaji betul-betul kan? So ini takat ni dulu malam ni ya. Baik, okey, wallahu a'lam. Alhamdulillah, syukur kepada Allah. Boleh ikut ke? Boleh kot ya. InsyaAllah. Dan saya pun tak pergi high level lah kan. Ini kira level very basic lah. Supaya saya harap semua orang boleh faham bahasa pun mudah. Saya rasa saya cuba elak daripada gunakan istilah-istilah yang bombastic word lah. Istilah-istilah perkataan yang tinggi. Sebab kita ni, saya pun anggap saya ni pun orang mubtadi. Anda sekalian pun orang mubtadi. Kita sama-sama orang bawah. Kalau kebetulan tinggi tu terpulanglah ke Allah. Kita ni biarlah kita letak kita ni level bawah. Senang. Bila kita level bawah, tegur-menegur pun orang tak sakit hati kita. Jadi macam itulah. Cuma mungkin orang nak marah semalam. Bising sebab apa tak buka line. Kalau boleh nak tanya. Kalau buka line saya nak bercakap tak boleh. Dia kena jawab soalan macam-macam. Jadi kita mengaji ni, kita kalau ada nak tanya apa boleh hantar kat admin. Nanti saya akan jawab insya-Allah satu-satu yang mana yang boleh jawab tu. Jadi kalau nak buka line ni kacau sikit lah. Jadi sebab saya nak kena kontrol semua ni. Kalau tengok saya buat kuliah ni kalang kabut sikit, saya seorang buat semua. Cakap lagi, kontrol dia, slide lagi, buat slide lagi. Jadi memang banyak benda nak kena handle. Kalau ada masuk soalan-soalan tengah-tengah ni bercakap, Allah memang susah saya nak jawab. So jadi kita tutup line tu, kita buatkan nanti kita akan buat session untuk soalan-soalan jawab saja. Boleh PM. Baik. So jadi kita tengok lagi ni saya dah mula olah balik, kita dah pergi ke dalam lagi ke kita saya nak pecahkan. Tadi iman, Islam, ihsan. So malam ni kita nak fokus dekat Islam saja. Baik. Islam tadi yang kita sebut adalah tunduk, taat, patuh kepada perintah Allah serta menjauhi segala larangannya. Taat ke Allah. Aku dengar sami'na wa ata'na. Kemudian jauhkan larangan dia. Itu Islam. Apa yang Rasulullah buat, itu nama Islam. Against Rasulullah, kita dah melawan Islam itu sendiri. Kita betray, kita mengkhianati agama Islam itu sendiri bila kita tak buat apa yang Islam suruh. Kita sembang je, mengaku je kita Islam. Islam baru. Ni tak cerita baru cerita orang Muslim. Ni nak jadi orang Muslim. Tak cerita nak jadi orang mukmin. Tak cerita lagi nak jadi orang muhsin lagi. Orang mukhlis pula lagi. Tu martabat yang jauh ke dalam. Sebab orang beriman pada Allah, orang soleh ni, ya Allah, akhlak dia ni lemah lembut. Tak keras . Kita macam mana kadang-kadang kita ni jadi hipokrit banyak. Kita jadi orang yang munafik, banyak pura-pura. Kononnya kita ni cukup lembut, panggil pada dalam perut kita tu penuh dengan setan dalam perut. Nak buang tak boleh. 16 ekor setan duk tunggu kita. Semalam bagi baru berapa? 2. Ada lagi 14 lagi nanti insya-Allah kita pelan-pelan saya akan bagi. Malam ni pun sikit lagi saya nak top up sikit bab setan berjalan. Macam mana setan jalan dalam badan kita.
Tu. Jadi munafik terbit kat mana? Kita bincang malam kemarin dulu kan. Daripada tandas. Jadi doa masuk tandas dah baca belum? Allahumma apa? Allahumma tahhir qalbi minan nifaqi. Minan nifaq. Ya Allah, sucikanlah kalbuku dari nifaq, munafik itulah. Duk pura-pura depan orang, tunjuk baik pada jahat yang amat-amat. Dah tak mau pelihara, tak minta Tuhan jaga tu. Duduk atas tempat tandas. Keluar pula tak minta pelihara. So, jadi itulah. Susah lah kadang-kadang kita pun Allah. Kita nak rushing tak boleh lah. Kita nak keluar pada jahat tu bukan boleh hari ni mengaji, esok dah jadi baik. Kalau jadi baik esok tu ada something wrong lah tu. Benda baru-baru ni mengaji ni kadang-kadang. Saya ingat lagi masa mengaji kemarin dengan Tutuk Guru. Kita masa tu awal-awal mengaji ni memang seronok lah. Beramal dengan cakap lah. Dia kata mu tu tengah duduk gelegak lagi. Ingat gelegak apa? Nak jadi cuka, dia kata mu tak nira lagu mana? Nira. Nira ni sebenarnya, masa peram nira tu, tak kira lah nira nipah ke, nira nyo ke. Bila kita peram nira tu apa jadi? Dia jadi tuak, jadi todi, gelegak. Masa tu lah tak boleh pakai. Tengok bidik kau main. Sementara nak jadi cuka tu. Dia jadi cuka, dia tenang. Ni kadang-kadang kita pakai istilah-istilah lah, ni kawan-kawan lah. Bukanlah cerita kat orang pun. Cerita macam mana perjalanan kita tu. Kita tak boleh lepas. Hari ni mengaji, esok nak jadi baik tak maunya. Pasal apa? Dalam hati tu berkarat kita tu. Semalam macam ada sebut, Imam Ghazali kata apa? Apabila sampai umur 40 tahun, sekiranya amal kebajikan tidak mengatasi amal kejahatan, maka bersiap sedialah kamu untuk dilontarkan ke dalam neraka. Baca pun takut. Sebab satu dosa, satu titik hitam. Bila cukup 40 tahun je, kalau baik tak banyak juga, maka dah penuh dah hati tu dengan titik hitam. Ingat nak senang nak cuci satu-satu nak cuci tu. Yang 40 tahun punya maksiat, punya dosa tu. Tu saya tak boleh. Maknanya kena sabar. Yang kita buat kuliah ni pun kena sabar. Jadi adalah kaedah dia. Saya pun tak boleh nak jamin. Cuma kaedah tu insya-Allah ada. Macam dah saya cerita semalam. Kita nak kena talqin dekat hati tu supaya keluarnya kufur maksiat tu ganti dengan iman Islam ihsan tu. Tu baru boleh. Kalau tunggu nak buat cara-cara umum macam ni, duk dengar orang tu ceramah, ustaz ni ceramah, tak sudah. Tak boleh lah. Dia ada amalan dia, ada kaedah dia untuk kita nak tinggal hak maksiat tu. Cakap dengan mulut boleh. Benda perbuatan susah nak tinggal. Benda hati ni. So, baik. So, jadi, dalam Islam, dia ada 3 bahagian yang kita nak belajar. Pertama sekali, hukum syarak. Ni bukan. Yang pertama ni, ni dulu. Saya ambil syariat dulu. Apa dia katakan syariat tu? Dia katakan syariat tu. Syariat ni adalah agama yang Allah jalankan untuk hamba-hambanya. Dan syariat ni dalam agama adalah mazhab yang Allah jalankan untuk makhluknya. Ada disebut dalam sini disebut tentang dalam Quran pun dia disebut tentang syariat. Kata apa mafhum dia punya ayat Quran ni? Kesudahannya kami jadikan engkau wahai Muhammad dan utuskan engkau menjalankan satu syariat yang cukup lengkap dari hukum-hukum agama. Maka turutlah syariat itu dan janganlah engkau menurut hawa nafsu orang-orang tidak mengetahui yang ini perkara yang benar. Ada disebut oleh Allah tentang syariat ni dia dalam ayat Quran ni. Maknanya apa dia syariat ni? Syariat ni lah yang katakan al-mazhab ni tu. Yang katakan syariat tu. Peraturan-peraturan yang mana kita kena ikut. Ini yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya kita nak kena mengimarahkan muka bumi Tuhan ni dengan syariat-syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau syariat ni kita tak ikut, kita ni ikut siapa? Bumi ni, adik kakak sekalian, kena ingat bumi ni siapa punya? Bumi ni Allah Ta'ala punya. Kalau tak nak ikut, pergi duduk bumi lain tu. Duduk dunia lain, jangan duduk dunia Tuhan ni. Ni dunia Tuhan punya, bumi ni. So bila Tuhan perintah, Tuhan hantar Nabi, kita kena ikut. Pasal ni perintah. Allah perintah tu Allah hantar Nabi. Pasal kita hidup dunia ni bukan suruh main-main. Bukan suruh layan nafsu-nafsi kita. Semalam kita bincang panjang pasal buat nafsu tu. Saya start dengan nafsu dulu. Bagi kita faham. Bagi kita tahu tengok aku duduk kat mana lah ni. Senang bila kita nak mengaji. Bila kita rasa takut. Tujuan mengaji ni biar saya takut. Bila sentiasa takut kat Allah tu baru kita selamat. Baru kita nak beramal. Nak mengaji, nak tambahkan ilmu. Kita tak cukup ilmu ni. Gitu. So jadi, itu tentang syariat yang baik. Yang keduanya, ilmu fiqh. Ilmu apa? Ilmu fiqh. Ilmu berkenaan apa? Hukum, hakam, syarak. Datang perkataan lah. Jangan keliru lah. Tadi syariat ni tentang pengajian dia dalam bidang ilmu fiqh. Ilmu fiqh. Baik.
Jadi ilmu fiqh tadi saya sebut yang bersifat amali, yang diperoleh dari dalil-dalil secara terperinci. Apa yang Rasulullah bawa dalam Quran ada, dalam hadis ada, itulah yang kita nak praktiskan. Jadi dalam tu tak dicerita detail, maka Imam Asy-Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal, imam-imam ulama mazhab ni datang, dia huraikan lagi, dia pecahkan lagi satu bahagian ilmu ni sehingga lengkaplah ilmu tu. Maka sampai kat kita ni tak payah pening-pening kepala lagi dah. Tok sedok mereka lah mazhab baru-baru ikut sudah, bukan senang nak buat. Siapa boleh sampai darjat macam Imam Syafi'i tu? Karamah tak karamah Imam Syafi'i ni sampai sekarang ni orang satu dunia dah pakai lagi mazhab dia. Ada orang berani mazhab baru. Imam Ghazali sendiri pun tak berani. Orang tanya dia, kau tak berani buat kau wahai Imam Ghazali? Tak payahlah. Cukup dengan Imam Syafi'i sudah. Dia terlalu alim. Sebab Imam Syafi'i ni saya baca sekejap lagi dia punya biodata dia. Siapa Imam Syafi'i yang kita nak ikut ni? Baik, jadi ilmu fiqh kita nak belajar ni itulah pasal solat, pasal dalam 5 hukum tu. Daripada syahadah, solat, puasa, zakat, haji. Itu dia punya main tu. Utama dia kat situ, rukun tu. Selesai rukun baru pergi yang furuk-furuk, yang cabang-cabang tu. Baik. Kemudian yang ketiganya hukum syarak. Hukum syarak pula apa? Inilah yang tadinya dalam ilmu fiqh tadi. Hukum syarak tu adalah hukum Allah. Hukum Allah. Apa hukum Allah? Hukuman. Kalau langgar perintah PKP, hukum apa? Kena RM1,000 denda. Tu hukum lah. Hukum atas pelanggaran kesalahan tu. Dan ketaatan. Apa kena taat? Duduk kat rumah. Stay at home. Stay at home. Tu. Perintah. Keluar tangkap. Tu hukum. Sama je dengan Tuhan. Allah kata apa? Wala taqrabu zina. Jangan hampiri zina. Jangan dekat dengan zina. Tu hukum. Perintah tu. Larangan. Jangan. Itu. Kemudian. Kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Makalah ataupun saja atas muka bumi daripada yang halal dan thayyib, yang baik. Makanlah yang halal dan thayyib. Itu perintah suruh macam tu. Itu hukum syarak, itu hukum Tuhan. Yang mana hukum ni bersandar kepada apa? Mana rujukan dia? Quran dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka hukum syarak terbagi pada dua, iaitu tentang hukum at-taklifiyah, yakni bebanan pertanggungjawaban, dan al-wad'iyah, yang ni penetapan. Okey, nanti saya masuk sekejap lagi. Satu-satu dah. Tengok gambar elok-elok kan. Duduk pening kepala nak mereka macam mana nak bagi orang suka tengok dua gambar cantik sikit. Saya ni sebenarnya bukan pandai pun IT ni. Boleh lah macam tu reka-reka nak bagi ni yang nak dengar ni tengok sambil-sambil tengok tu faham ya. Baik, wallahu alam. Baik, so jadi kita sekali lagi kita melihat lagi, bagi ingat. Saya ulang-ulang banyak kali ni supaya anda yang mana malam ni yang kongsi-kongsi ilmu kan, mendengar ilmu tu bagi faham. Jadi Islam tu tadi yang kita bincang tentang ilmu fiqh. Rukun Islam ada 5. Pertama apa? Mengucap 2 kalimah syahadah, 2 kalimah syahadah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang kalimah pertama dipanggil kalimah tauhid, kalimah yang kedua dipanggil kalimah rasul. So dua. Nanti kita panjang. Bab ni sangat panjang. So saya akan tak nak pergi lagi. Saya nak pergi bagi faham dulu. Dia punya konsep agama tu keseluruhan bagi semua orang nampak. Baru kita masuk satu-satu ke dalam. Lagipun kita dah buat dah. Cuma betul salah tu saja. Kemudian solat 5 kali sehari. Kalau nak mengaji juga, kita terpaksa lah buka kitab Muyatim Musalli tu, yang tulis oleh Syekh Daud Al-Fatani. Kitab tu memang masyhur. Sebab dia tulis ketika waktu gelap, tapi cahaya keluar kat tangan dia. Macam lampu tu. Masa tu kan ada macam lampu kita ni. Sekarang ni saya pun guna komputer. Senanglah sikit kan. Tidak je nak pening kepala. Nak menaik sesuatu. Merasalah zaman typewriter dulu duk buat buku tu. Memang seksa lah tutak-tutak naik macam yang orang tayang patuk. Sampailah zaman komputer ni, sampailah sekarang ni kan, macam-macam teknologi canggih. Baik. Kemudian puasa di bulan Ramadan ni, tak lama lagi nak puasa. Mengeluarkan zakat, menunaikan haji. Ni tak usah kira lah boleh tak boleh haji tahun ni. Yang penting kita dah mula faham bahawa Islam ni terangkum di bawah 5. Apa makna rukun pula nanti kita belajar. Apa pengertian rukun? Setiap satu tu ada kupasan dia. Rukun tu apa makna? Ni duk faham rukun Islam, tak tahu rukun tu benda apa. Baik, mazhab jelas kita dah bincang kemarin. Cuma ni nak support, nak remind, nak peringat balik. Ada 4 mazhab yang masyhur. Hanafi yang pertama sekali, Maliki, anak murid Imam Hanafi, Asy-Syafi'i, anak murid kepada Imam Malik, dan yang keempat Hambali, iaitu dia mengaji dengan Imam Syafi'i dan juga ulama-ulama guru yang lain. Banyak lagi bukan satulah. Jadi kita di Malaysia ni, Nusantara ni, kita
mengikut mazhab Imam Syafi'i sebagai ikutan. So, jadi semua pengajian kitab-kitab kita belajar ni, kita ikutlah garis panduan apa yang telah ditulis oleh Imam Syafi'i itu dan ulama-ulama yang mengikut mazhab dia tu. Banyaklah ulama masyhur. Banyak ulama-ulama. So, terutama ulama-ulama di Fatani, Syekh Ahmad Al-Fatani, Syekh Haidar Al-Fatani, Syekh Jabat Fatani, Syekh macam-macam lah. Fatani terlalu banyak ulama sebab dulu Fatani ni sekali dengan tanah Melayu kita ni sekali dulu. Ni nanti kita pergi sesuatu tu bagi faham baik-baik. Saya rasa ni pun heavy ni kan. Nampak macam simple tapi nak ingat tu kan senang tu, nak hafal tu. Okey, baik. Jadi ilmu ni ngaji. Ngaji satu. Dah faham kena beramal. Jangan dia ingat malam ngaji. Malam-malam tunggu kuliah, bila kuliah ustaz lagi. Beramal pula. Jadi amalan ni peringkat awal ni saya pun sebenarnya kalang kabut tak ada nak siap. Janji semalam nak bagi amalan untuk yang uzlah tu. Tengoklah kesempatan apa pagi esok saya cuba type balik. Jadi kita akan nak kenal imam yang kita diikut ni dalam mazhab fiqh ni, Imam Asy-Syafi'i. Cuma saya bagi asas je lah. Kalau siapa minat lagi boleh tengok dalam biodata dia banyak dalam internet tu, boleh baca lah, boleh go through. Cuma saya nak cerita ada benda penting kat sini. Jadi siapa Imam Syafi'i? Imam Syafi'i ini adalah Abu Abdullah Muhammad bin Idris bin Al-Abbas bin Usman bin Syafi'i. Tu dia ambil nasab dia tu. Nasab Imam Syafi'i ini daripada mana? Bertemu dengan nasab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada moyang mereka iaitu Abdul Manaf. Jadi Imam Syafi'i ini bukanlah sebarang orang di ahli bait keturunan Rasulullah. Hebat Kita keturunan siapa? Kita keturunan siapa? Tok nenek kita siapa? Itulah kadang-kadang kita ni jauh, kita risau juga. Sebab hidup ni kena mati. Jadi nak pergi ke mana sudahnya kita? Jadi kata apa Imam Syafi'i? Dia kata, setiap umat Islam ni diwajibkan mempelajari bahasa Arab sedapat mungkin sehingga dapat mengucap syahadah, dapat baca Quran, dapat berzikir. Alhamdulillah lah. Dan ni kebanyakan kita ni kalau semayang baca Fatihah tu memang pandai lah bahasa Arab ya. Cuma betul salah tu cerita lain lah pula. Tapi boleh baca. Quran boleh baca. Ada yang duk baca Quran dah sekarang ni. Quran kan? Quran. Bacalah. Yang duk zikir lah. Arabik tu. Zikir. Tapi jadi fardu kifayah lah. Kalau nak faham semua, saya rasa tak mampu kita pun. Orang mengaji di Arab ni pun kadang-kadang balik 4-5 tahun dah lupa dah Arabnya. Tahu-tahu lah nak cakap dah susah. Pasal benda tu nak kena cakap hari-hari. So, jadi mazhab Syafi'i ni ataupun mazhab Syafi'iyah, bahasa Arabik adalah mazhab fiqh yang dicetuskan oleh Muhammad bin Idris tadi, yang Asy-Syafi'i, atau juga dikenal dengan sebagai Imam Syafi'i. Mana makam dia? Di Kairo, di Qahirah. Saya banyak kali insya-Allah dapat pergi situ. Setiap kali pergi ke Mesir tu, pergi ziarah makam, duduk makam dan terkenal ke dia. Kalau tak adalah kamu kata aku ni apa sudah aku ni. Kan? Kita ni macam itulah. Adat kita benda jumpa tok guru kita. Saya pula perangai saya pula mana tok guru saya mengaji kitab saya pergi cari. Cari jumpa, tak jumpa cari kubur pun tak apa, pergi ziarah dia walaupun jauh. Memanglah kos lah kan masa tu. Anak duduk kat Mesir tu, dia pergilah. Sambil-sambil pergi tu pergi ziarah. Pergi ziarah Imam Syafi'i. Pergi ziarah makam Ibnu Athaillah, pengarang kitab Hikam. Dulu saya duduk mengaji kitab Hikam kat Kelantan tu. Tu sekali khatam 10 tahun Hikam tu. Nak ngabih kan. Kebetulan dapat mengaji dengan anak murid Tok Pulau Manis. Tok Pulau Manis tu Syekh Mahmud nama dia, duduk di Pulau Manis di Terengganu tu. Dia menterjemahkan Hikam Ibnu Athaillah bahasa Arab ke Melayu tu. Yang lain ni semua terjemahan dia lah pakai tu. Kebetulan anak murid dia masa tu saya mengaji kat Kelantan. Dah 82 kan maksudnya umur dia. Saya baru 22, 23 gitulah. Lepas tu mengaji. Dah cakap Kelantan. Kitab tu pula Masya Allah. Punyalah susah nak faham. Kitab Hikam. Lepas itu last kali sempat bawa arwah Pak Tih. Pak Tih dekat Keroh tu. Ahli Majlis Fatwa Negeri Perak. Dia kata dia jumpa saya Ustaz Tajuddin. Pak Tih teringin nak pergi ke itulah Mesir. Saya bawa dia pergi. Lepas Mesir akan pergi ke Mekah buat umrah. Jadi saya bawa pergi Imam ziarah makam, bawa pergi Tasik Qorun dekat Fayum, pergi tengok situ. Pergi makam Ibnu Athaillah. Saya kata Pak Tih, kita ni Pak Tih duk baca kitab dia. Duk mengajar, Pak Tih duk mengajar. Lama dah. Saya kata masuk dalam makam kami duduk.
Kabur kat Arab jaga tu nak jumpa Tok Guru. Duduklah, saya kata Pak Tih, bacalah satu dua bait. Dia bait-bait ni adalah hikam ni. Memang payahlah. Dia pun baca dah sekejap Pak Tih. Tak boleh nak baca. Nak baca macam mana Tok Guru tu sebelah. Tu penulis kitab hikam tu. Allah, Ibn Atha'illah ni Masya Allah. Sebab Ibn Atha'nya faham lah. Ha tu, macam itu. Jadi sama juga kita bila adab kita Tok Guru tu kan. Sebab tu orang yang dia meraihkan, dia memuliakan guru dia, dia barakah hidup dia. Yang tak berkat hidup ni, dia sombong. Dia berasa dia hebat. Kita ngaji dengan Tok Guru tu, Allah, macam Imam Syafi'i ni kalau tengok sejarah dia, ada satu ketika tu, dia tengah ngajar, tak nampak seorang badui masuk, anak murid ramai. Dia boleh bangkit tu. Bangkit dia tinggal kitab dia, dia pergi peluk ni badui tu. Jadi anak murid dia pakai heran, siapa pula ni datang rupa macam ni ke badui kan? Duduk dekat situ. Dia sambung balik. Dah habis semua dah balik, anak murid dia jumpa dia. Tanya dia, "Tuan, siapa yang kamu peluk tadi tu badui tu?" Dia kata, "Tu guru aku. Tu tok guru aku." Sebab satu ketika aku tulis kitab, tak boleh nak habis kitab tu. Tak boleh nak tutup kitab tu sebab aku tak tahu macam mana nak tahu seekor anjing yang dah matang. Tu. Imam Ghazali, Imam Syafi'i ni hebat, dia tulis. Jadi satu hari aku jumpa dengan badui tu. Tanya dia pun jawab. Saya mungkin dia duduk belah anjing tu, duduk kat padang pasir tu. Dia kata kalau kamu nak tahu anjing tu matang tak matang, kamu tengok. Kalau dia duduk kencing tak angkat kaki, dia masih lagi belum matang. Kalau dia kencing angkat kaki, tanda anjing tu matang. Cerita ni. Dia kata macam tu, baru dia boleh tutup kitab dia tu. Tulisan macam mana nak mengenali anjing yang dah matang tu. Badui tu, dia boleh hormat lagi. Kita ni tak, tok guru kita, kita kutuk rapat kat belakang. Macam-macam kita kata. Kita hina lagi. Tapi ilmu kita ambil. Nampak tak jahat kita. Sebab itulah kita tengoklah hidup kita hari ni. Hidup tak berkat sebab kita suka hina tok guru kita. Kan? Memang tak berkat. Kacau bila hidup kita. Susah ni so cerita lah. Buat macam-macam tak mau jadi. Tak ada berkat lah. Sebab tu kita kena mulia. Terutama ulama'. Nabi kata siapa kasih kat ulama' macam kasih kat aku. Main tak main. Hebat tak hebat. Kasih kat ulama'. Kita pergi ziarah dia, sembang dia, hormat dia. Tak payah lu kata dia kat belakang. Walaupun ada benda tak kena sikit-sikit. Tak. Ini kutuk rapat. Tiap-tiap malam sembang, maki hamun untuk guru dia. Tapi dia ambil ilmu kat situ. Dahsyat tak macam tu? Tak boleh lah. Ni kita pesan ni. Tak boleh lah. Salah. Tu bukan adab dia. Jadi kita kalau tak puas hati, dia diam sudah. Kan? Dan diam sudah. Jangan kita terlalu menyombong diri. Sebab ilmu kita ambil kat dia. Tu gitu. So, jadi itulah cerita. Dan di sebelah makam Imam Syafi'i tu, masa saya pergi kemarin, ada budak tu dah sebut, pakcik-pakcik, cuba pakcik tengok belakang tu. Tapak Nabi. Tapak kaki Nabi. Saya pun pergilah selok. Saya selak tepi tu. Arak ni keliling. Duk tanya saya. Apa dia ni? Saya kata ni lah tapak kaki Rasulullah bekas. Sebab Nabi tak pernah ziarah Imam Syafi'i. Sudah Nabi bekas dia pijak sampai nampak berbekas tempat tu. Tak apalah, kita pun tengok je, tak cakap apalah. Tengok bekas kat sini. Alhamdulillah, maknanya Imam Syafi'i ni tok dia lah. Nabi kan tok dia, ziarah cucu dia tengok kat situ. Macam mana ziarah dia? Wallahualam, tak payahlah kita fikir-fikir sangat. Okey, habis dekat tu. So jadi itu kisah Imam Syafi'i. Dan di situlah ada sebuah masjid dipanggil Imam Syafi'i. Di situlah satu-satunya masjid di Mesir, kalau tak silap saya lah, yang membaca kunut waktu subuh. Yang lain tak, sebab di Mesir dia Hanafi. Dia banyak Hanafi walaupun Imam Syafi'i duduk situ. Imam Syafi'i ni asal dia orang mana? Dia orang Mekah, tapi sebab mak dia pergi ke Palestin masa tu, sampai di Palestin bapak dia meninggal, dia tak sempat balik. Maka dia dilahirkan di Gaza sekarang ni, dan 2 tahun tu kemudian dia balik, mak dia bawa balik ke Mekah balik. Tu dia duduk Mekah balik. Tu sejarah Imam Syafi'i. Jadi kita ni mengaji. Okey. Jadi ada persoalan pula timbul. Bagaimanakah nak jadi pengikut pada mazhab Imam Syafi'i? Bang, kamu dah jadi ke belum? Entahlah ustaz. Kita ikut macam tu tak boleh ke? Yalah, boleh. Kamu mengaji dengan siapa? Saya pun tak tahu mengaji dengan siapa. Ustaz mana kau mengaji? Habis macam mana kamu nak mengaku kamu ikut mazhab dia? Kitab dia pun kamu tak ikut. Kamu ikut kepala otak kamu je. Kau pakai Tok Guru Google. Lepas tu kamu mengaku kamu mazhab dia. Tok Guru Google. Tok Guru Yahoo. Tok Guru Chrome. Tok Guru WhatsApp. Tok Guru Telegram. Apa lagi? Nak mengaku macam mana? Kitab dia orang tak nak tengok. Ya Allah. Tu. Inilah teruk tak teruk kita. Bukan dekat jahil lagi. Hina sebenarnya kita macam ni. Sampai kat ulama' pun tak peduli dah. Inilah orang dia besok nak tunggu dekat padang mahsyar besok.
Sebab kita mengamalkan mazhab dia tu, insya-Allah dia tunggu esok nak syafaat kat kita esok di padang mahsyar tu. Mana tahu amal kita tak cukup masa timbang atas mizan tu. Jadi sebab kita pernah mengaji dengan dia. Ngaji dengan tok guru kita yang ikut mazhab dia, ikut dia. Maka Allah akan tanya, kamu dulu pernah kenal tak Imam Syafi'i? Tak pernah, tapi saya ada ikut tok guru saya tu. Dia memang, dia tu mazhab Syafi'i. Allah kira belaka esok. Yang mana connection tu, semua rantaian tu Tuhan akan ambil. Hari ni kita nak putuskan rantaian COVID-19. Tapi besok di akhirat, rantaian dengan guru-guru tu. Sampai Allah akan kira habis. Muduk dengan siapa dulu pernah mengaji tak? Nak bagi masuk syurga juga ni. Allah, tu cerita lah. So jadi, saya tengoklah satu kitab disebut situ. So kita yang mana mengaji, mengikut ustaz kita tu, tok guru kita yang ikut mazhab Syafi'i. Maka kita nak kata apa? Macam dia lebih kurang lafaz dia. Aku adalah pengikut kepada mazhab Imam Muhammad bin Idris yang lagi Syafi'i. Maknanya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Kita istiharlah hari ni, mudah-mudahan kan. Sah ke tak sah cerita nombor 2. Kita ni dah darurat dah ni. Kan? Istiharlah dulu, mengaku pilih. Mudah-mudahan sekurang-kurangnya adalah connection yang boleh membawa kita sampai kepada Imam Syafi'i ni. Macam tu nah. Ini secara ringkas je lah kan. Kalau ada yang boleh sekadar yang kita boleh faham. Macam mana punya rantaian nak sampai ke sana tu. Penting lah, kita perhubungan tu penting. Silsilah tu kena ada sampai kepada Rasul. Sebab jaminan di situ. Kita punya penawar kita kat Rasul. Masuk syurga tak masuk syurga? Kat Rasul. Sebab itulah syarat masuk syurga, Allah kata apa? Masuklah dalam syurga aku dengan rahmatku. Dengan rahmat Allah, bukan dengan amal kita. Tapi nak masuk dengan rahmat Allah, nak dapat rahmat Allah, kena dapat syafaat Nabi dulu. Nak dapat syafaat Nabi dulu. Nak dapat syafaat Nabi dulu, kena ada syafaat daripada para ulama dulu. Tok guru kita ni, pada mursyid kita. Baru boleh sampaikan Nabi. Yang penting kamu ikut siapa ni? Aku tak nak tengok kamu pun. Kita pernah jumpa Nabi ke? Allah. Sekali pun tak pernah mimpi Nabi. Ya Allah, kenapa teruk sangat? Tak pernah. Inilah kita. Sebab tu, kalau orang boleh mimpi Nabi tu, Masya Allah. Kan? Memang hati dia tu bersih lah. Walaupun nampak kelakuan tu, di luar tu pakai naik kereta kancil buruk ya. Naik kereta perotong saga buruk tengok. Tapi hati bagus. Selalu jumpa Nabi. Ni Nabi tak nak jumpa ke? Tak. Saya harap pergi umrah Ustaz. Tiap-tiap tahun pergi umrah punya nak jumpa Nabi tak jumpa. Sebab kamu pergi bukan kamu nak pergi jumpa Nabi. Kamu duk belagak cerita kat orang je. Nak pergi umrah tu tulis habis dalam WhatsApp. Saya minta ampun dan maaf. Saya ni nak berangkat ke Mekah. Cerita buat apa? Nak pergi-pergi je lah. Tu. Itulah kita. Jadi punya teruk tak teruk. Jadi kita kena tukar dah. Macam mana lepas ni kehidupan orang Melayu, orang Malaysia satu dunia ni berubah. Lepas ni berubah, akan berubah, semua berubah. Termasuklah kita juga. Jangan nak berubah keadaan sebab COVID-19 je. Kita pun kena ubah dah. Kena minaz zulumati ilan nur. Kena keluar daripada zulmat kepada nur Allah Subhanahu Wa Taala, kepada hidayah Tuhan. Kena cari dah jalan tu untuk balik kepada Allah. Orang-orang kafir satu dunia sibuk nak masuk Islam. Kita pula tu tak peduli kat Islam dah. Dah jadi orang Islam dah, comel dah, cantik dah. Patut kita duduk dia elok. Kat mana kita nak duduk? Tak usah ikut orang-orang mengelalai. Tak ada peduli ke orang. Jangan ikut cerita orang. Kita ikut kita sudah. Ya? Okey, baik. Alhamdulillah. Ini tentang contoh lah. Saya bagi contoh macam mana sanad tu dalam pengajian kitab, dalam pengajian tariqat, dalam pengajian amalan tu. Sanad tu dia ada sanad dia. Ada sanad tu mana dia ada punya akan sanad tu perhubungan dia. Ataupun kita sebut silsilah dekat situ. Kalau dalam carta ni yang saya punya tu lah. Kedudukan silsilah tu macam mana? Masa yang duduk mengaji dulu ni, itulah dalam gambar tu ada macam mana terima ijazah syahadah tu daripada Syekh Mahmud. Syekh Mahmud tu pula, tok guru saya tu dia anak murid kepada Tok Kenali di Kelantan tu. Kalau saya pergi Kelantan tu biasalah sebut nama Tok Kenali ni. Dan Tok Kenali ni pula adalah anak murid kepada Syekh Ahmad Al-Fatani. Syekh Ahmad Al-Fatani ni satu-satunya ulama Melayu yang pertama menjadi mufti di Mekah masa tu. Dengan kita ni taklah lama sangat. So kisah dia menarik. Macam mana kisah Tok Kenali dengan Syekh Ahmad Fatani ni. Syekh Ahmad Fatani ni dia pergi mana pun kadang-kadang dia tengok sejarah dia berenang kot laut je, pakai kain plekat, baju Melayu, buku Quran sebiji, berjalan sampai Turki mana tu. Kita pun tak tahu macam dia pergi. Kan? Tapi cepat lah. Sama dengan Tok Kenali. Sejarah duduk dekat Mekah tu. Kawan-kawan dia duk kata, mana dekat Mekah ada buah durian?
Dia tetap pun tunggu bentar, aku klik. Dia balik ke Malaysia ni ambil durian. Pergi balik kawan dia, terkejut. Macam mana dia balik? Maknanya dunia tu lipat bumi orang panggil. Ini istilah orang-orang yang wali-wali ni dia makam dia lain. Dia boleh pergi sana sini tu sekejap je. Kita terpaksa lah naik Velfire ke Honda ke nak pergi. Orang ni tak ada. Jadi ni tadi saya cerita tadi macam masa saya mengaji dulu tu. Jadi tok guru yang saya mengaji tu, dia ni anak murid kepada Tok Pulau Manis. Tok Pulau Manis pula anak murid kepada ni lah. Ramai datang lagi sampai pada Nabi tu. Kau tanya dia orang, semua ada silsilah mereka sendiri yang dia ambil tu. Jadi kita pun kena jelas silsilah. So kalau tengok dalam carta ni, apa yang dalam carta tu last sekali di bawah tu Syekh Mahmud Nasri Osmani tu. Kat situ tu saya terima dengan dia syahadah sekali dulu. So dia pula terima dengan Tok Guru dia, Tok Kenali, semua ada nama dalam tu. Naik ke atas tu sampailah kepada Sultan Aulia Sayyidi Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jalani. Syekh Abdul Qadir Jalani dia pula keturunan dia bapak dia belah Hasan, tak silap saya, mak dia belah Husin. So dia ni belah Hasan dan Husin. So dia panggil Al-Hasani Al-Husaini. Dia dua-dua. Syekh Abdul Qadir Jalani ni masyhur lah. Kalau siapa nak tahu detail boleh tag dalam Google, tengoklah siapakah Syekh Abdul Qadir Jalani tu. Tu kita punya mursyid. Kan? Okey. Kemudian daripada dia pula belah mak dia naik sampai ke atas sampailah kepada Fatimah dan Ali bin Abi Talib. Kemudian sampai kepada Rasulullah, sampai Jibril, sampailah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu contoh silsilah. Jadi tak boleh putus. Jadi orang tanya esok kamu terima kat siapa? Ni kat ustaz ni. Ustaz ni terima siapa? Ni tok guru ni. Ada tu, jaminan tu. Tu yang paling penting sekali dalam silsilah ni, tak boleh kita putus. Ni kamu terima kat siapa? Saya dulu Allah. Main Google je sampai buat master lah. Dia buat PhD pakai Google. Kamu esok mati panggil lah Google. Kalau kita jahil bab-bab macam ni. Sebab ilmu-ilmu macam ni saya terang saya cakap kat sini kan, nak cari susah nah. Ilmu-ilmu macam ni lah ni. Ilmu-ilmu biasa tu banyak yang jenis umum-umum, cerita banyak. Tapi bab-bab yang memang spesifik macam ni kan kena ada tempat dia, kena ada orang dia. Bukan semua orang mengerti bab-bab macam ni. Tu kata luas tak luas ilmu Tuhan tu. So ni contoh nah, ini kaedah macam mana dari segi silsilah kalau kita nak belajar. Ini contoh ni kalau orang yang mengambil tarekat Ahmadiyah ataupun Idrisiyah yang sebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Tu. Kan? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin. Dia bunyi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Tarekat tu pula dia ada sejalan dia pula. Naik kata sampai ke Nabi, sampai ke Rasul. Sampai ke sahabat-sahabat, sampai ke Rasul. Ambil tarekat Naqsyabandi pula macam ni. Ambil tarekat Ghazaliyah macam ni. Dia tengok tarekat Chistiyah macam ni pula. Itu banyak kaedah dia. Nanti kita sampai ke tempat ilmu tasawuf nanti, saya akan tunjuk jalan macam mana kaedah dia. Sebab dalam pengajian tu adalah ilmu yang tinggi-tinggi. Contohnya macam ilmu syatariah dia panggil. Ilmu syatariah ni, ilmu syatar ni, nak mengaji pun takut kita sebab bahasa dia bukan bahasa manusia dah. Kalau kita belajar dalam tu. Saya pun tak berani nak cakap. Yang ni memang tak cakap lah. Bab-bab dalam ni lagi lah tak berani cakap kan. Yang tu khususiah. Pasal benda tu benda dah lain lah. Dah alam lain lah yang tu. Itulah ketinggian ilmu tu. Tengoklah sejarah Syekh Abdul Jalani ni macam mana. Itu pun syaitan datang lagi uji dia. Baca balik sejarah dia dah manakib dia. Manakib Syekh Abdul Jalani. Kalau di Indonesia tu dia tiap-tiap tahun. Maulid dia tu. Dia orang akan baca. Ada haul dia orang akan baca sampai 2-3 hari. Boleh khabar lagi baca maulid dia. Tentang kisah Syekh Abdul Jalani. Masyhur sangat-sangat kisah dia. Itulah mursyid kita insya-Allah. Jadi nanti lepas ni besok bila siapa yang dah syahadah itulah mursyid kita. Saya ni bukan, saya tak kena mengena langsung. Saya ni cuma murid ya. Tok guru kita tu yang mursyid tu. So ini contoh silsilah nak tengok. Nanti boleh faham macam ni. Nanti mesti ada orang tanya. Habis saya nak cari kat siapa nak, kat mana nak cari? Hak fiqh tadi. Hak usuluddin pula. Hak tasawuf tadi nak pergi ke mana? Nanti kita cerita balik. Ni sikit. Bagi belajar dulu satu dulu. Baik. Jadi saya rasa dah dekat pukul 11 dah ni. Dekat pukul 11 dah. So saya ingat tak perlu ikut. Ada lagi lah. Kalau ikut ada 2 slide lagi. Tapi kalau cakap tu mau pergi lajak apa lebih lagi. Jadi esok kita sambung lagi insya-Allah. Jadi untuk malam ni saya harap anda sekalian yang mengikuti program
kuliah yang seadanya ini. Tak adalah hebat mana kuliah ni. Kan, saya pun rasa risau juga. Kita duk cakap ni kan, tujuan tu nak bagi nak sampaikan dakwah tu supaya manakan kawan kita yang duduk dalam grup ni mulai memahami macam mana dikatakan agama tu secara proper. Ini pun tak proper sangat pun, tapi bolehlah daripada tak reti langsung, daripada duduk dalam jahil. Duduk dalam jahil dah lama duduk dalam jahiliah dah. Kan? Tak mengaji kau jahil lagi. So paling tidak pun bila dah mengaji macam ni, bila kita mengaji ilmu, kita makin kecilkan ruang-ruang jahil kita tu. Kalau tak kena Covid ni rasa semua orang tak ngaji. Duk seronok yak-ye sana yak-ye sini. Tapi alhamdulillah dengan sebab Covid ni kita kuarantin, mungkin peringkat awam mengaji ni rasa apa ustaz ni, marah kat orang saja cakap sini. Bukan. Kita mengajar ni kadang-kadang nak emphasize bahasa tu, nak bagi tahu benda ni penting. Sebab tu Nabi yang saya cerita semalam, ketika Rasulullah duk sampai, sahabat tak angkat kepala. Gerak pun tak. Ni tak, tengah ngajar, tinggal duduk dalam majlis, lari ke belakang, main handphone lah, macam-macam. Zaman sekarang ni. Jadi kau ada lah betul-betul kau nak ngaji. Sebab ilmu ni, bahaya ilmu ni, dia tinggal kita tu. Dia jenis nur tu. Kan? Bila kita cakap satu ilmu tu, kita pun tak tahu datang kat mana. Kan? Datang ilmu tu kita tak tahu datang kat mana. Kadang-kadang Allah bagi ilham kat kita. Okey tulis, kita pun buat macam ni. Kadang nak tulis ni jadi lain. Tu kita tak tahu kerja Tuhan. Tuhan jadi mengetahui lagi keperluan-keperluan hamba-hamba dia malam ni. Saya ni jadi tukang tulis je. Tukang tulis, tukang ceramah itu saja. Yang nak sampaikan semua tu kerja Tuhan. Kita tak ada gerak, tak ada apa. Hidayah milik Tuhan. Allah yang nak bagi faham. Kalau Allah tak bagi faham, nak buat macam mana? Tu persoalan dia. So, jadi itulah keadaan mengaji. Kan? Tak apalah, kita cubalah sekadar mana yang kita mampu. Kan? Untuk selesaikan mengatasi masalah kita yang dalam kemelut kejahilan dan ketakutan ni kan. So, bila kita mengaji lagi, biar kita rasa kita makin dekat dengan Allah. Kita yakin dengan dia. Lalah kita berserah pada dia. Terpulang pada engkau ya Allah, aku serah, aku pasrah ya Allah padamu ya Allah. Serah pada dia. Kita tak ada apa dah. Jadi itulah tujuan kita mengaji. Nanti insyaAllah malam ni saya tak sempat dah nak bagi tambah-tambah wirid. Saya harap apa yang sebelum ni kita bagi, yang Bismillah 786 tu, yang saya dah hajar kemarin, bolehlah baca sehari-hari habis kan. Bismillah tu. Kemudian dengan selawat Fatih. Kemudian dengan semalam bagi doa tentang nak lawangan syaitan tu, yang Jibril ajar pada Nabi nak musnahkan Ifrit tu. Belajarlah mana-mana yang boleh baca dulu, hafal dulu. So jadi takat ni dulu, mana yang salah cakap sebenarnya pun dah maaf. Billahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.